Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya sah Najib dibebaskan. Ini apabila satu kes membabitkan 6,6 bilion IPIC hari ini diumumkan di mahkamah. Belum kita teruskan, jangan lupa Anda tinggalkan komen Anda dan tekan butang subscribe, share video ini. Terima kasih kerana membantu mengembangkan channel ini. Hari ini Najib dan Irwan telah diberikan lepas kes pecah amanah membabitkan 6,6 bilion IPIC. Bekas Perdana Menteri Najib Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Muhammad Irwan Serigar Abdullah dilepas tanpa dibebaskan di NAA atas 6 pertuduhan pecah amanah CBT membabitkan RM6,6 bilion ringgit. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan DNAA pasukan pembelaan berikutan kegagalan pihak pendakwaan menyerahkan beberapa dokumen sulit yang penting kepada kedua-dua tertuduh untuk persediaan pembelaan mereka. Kes jenayah itu telah berlarutan sejak Najib dan Irwan pertama kali didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 25 Oktober tahun 2018. Kes itu kemudiannya dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Semasa prosiding mahkamah terbuka pagi ini, Hakim Muhammad Jamil Hussein menegaskan bahawa pihak pendakwaan gagal mematuhi kehendak Seksyen 51A Kanun Tata Cara Jenayah. Mengikut undang-undang, pihak pendakwaan perlu mendedahkan maklumat dan dokumen yang ingin dikemukakan dalam kes terhadap orang yang tertuduh atau dituduh sebelum perbicaraan dimulakan. Saya menggunakan kuasa sedia ada mahkamah untuk memberikan DNAA kepada kedua-dua tertuduh kerana pihak pendakwaan tidak mematuhi Seksyen 51A CPC. DNAA tidak menjejaskan pihak pendakwaan kerana kedua-dua tertuduh masih boleh didakwa semula pada masa hadapan jika pihak pendakwaan mahu berbuat demikian. Kes itu didaftarkan pada tahun 2018 namun perbicaraan tidak dapat diteruskan walaupun beberapa penjadualan semula tarikh perbicaraan ditetapkan katanya. Menurutnya ini adalah suatu kelewatan melampau. Permohonan tertuduh pertama iaitu Najib dan tertuduh kedua Irwan dalam notis usul dibenarkan. Oleh itu, tertuduh pertama dan kedua dilepaskan tanpa dibebaskan. DNAA daripada ke-6 pertuduhan. Wang jamin dikembalikan kepada penjamin katanya. Pada 25 Oktober 2018, Najib dan Irwan mengaku tidak bersalah atas 6 tuduhan pecah amanah ke atas harta kerajaan Malaysia berjumlah 6,6 bilion ringgit berkaitan bayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC. Mereka didakwa melakukan kesemua kesalahan itu di Kompleks Kementerian Kewangan di Putrajaya antara 21 Disember 2016 hingga 18 Disember 2017. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama, Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan sila tekan butang subscribe. Mohon juga share video ini supaya semua orang dapat memberikan komen. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pakat gelak tengok line up geng Tebu Katap oleh Liana Marzuki. Haruslah kita tergelak kerana yang dinyatakan kalau Zahid Hamidi menerima hasutan, menerima pujukan, mahu menumbangkan kerajaan beliau sendiri, beliau ditawarkan line up kabinet yang luar biasa.
Dalam kabinet yang di-line up-kan oleh Liana Marzuki ini, beliau menulis, katanya, ini line up yang mereka propose pada UMNO, yaitu yang akan menjadi Perdana Menteri adalah Zahid Hamidi. Ramai rakyat yang suka, ramai rakyat juga yang tak suka. Apa pula pendapat Anda kalau Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri? Ada beberapa pengulas politik menyatakan bahwa Zahid Hamidi boleh menjadi timbalan Perdana Menteri sahaja. Untuk jadi Perdana Menteri, Zahid bukan tidak layak, tetapi tidak berkebolehan menjadi Perdana Menteri. Zahid lebih baik jadi timbalan Perdana Menteri sahaja. Kerana banyak perkara, terutamanya karakter Zahid Hamidi, kata netizen. Pengulas politik mahu kalau Zahid Hamidi kekal sebagai timbalan Perdana Menteri sahaja dan tidak menjadi Perdana Menteri. Apa pula pendapat kamu? Tapi line up yang paling melucukan ialah apabila disenaraikan beberapa muka lama menjadi menteri. Kalaulah Zahid Hamidi bersedia bersekongkol dengan pembangkang, menjatuhkan kerajaan sekarang, menjatuhkan Anwar Ibrahim. Mereka menyenaraikan, propose kepada UMNO ialah timbalan Perdana Menteri Samsuri, ahli parlimen PAS, dan Menteri Besar Terengganu sekarang. Yang ini bolehlah terima. Bolehlah kita terima. Ramai yang netizen yang kata, okeylah, kerana prestasi Samsuri yang bagus dan pekerjaan Samsuri yang lebih baik berbanding yang lain. Tetapi yang menjadi lawak jenaka, gelak ketawa, tengok line up ini ialah apabila diproposkan Menteri Keuangan Razi Jidin. Yang ini memang agak lucu kerana anda pun masih ingat Razi Jidin pernah menjadi menteri. Menteri apa anda tahu? Menteri itu, waktu itu, banyak perkara yang melucukan berlaku. Banyak sekali. Itu kan pula mau menjadi Menteri Keuangan. Entahlah, siapalah yang mencadangkan Razi Jidin ini menjadi Menteri Keuangan. Bolehkah beliau memegang tanggungjawab ini pun tak pasti. Saya tidak ingat siapa yang pernah mencadangkan mencetak uang banyak-banyak. Saya pun tak ingat. Tapi kalaulah ada idea seperti itu timbul daripada Razi Jidin lagi, atau dia jadikan cadangan yang lebih pelik, itu memang pelik bin ajaib. Tapi ramai netizen yang gelak ketawa, tak mampu nak kata apa. Mereka tak tahulah nak cakap apa. Mau ketawa pun ada, sedih pun ada melihat kalau betul Razi Jidin menjadi Menteri Keuangan. Itu memang lawak yang terlalu lawaklah kata mereka. Manakala line up yang seterusnya ialah menyenaraikan Kementerian Dalam Negeri KDN yang mana dinyatakan line up-nya, propose-nya ialah Hamzah Zainuddin. Yang ini kita sudah tahu. Hamzah Zainuddin pernah memegang portfolio ini satu ketika dahulu. Agak cemerlang juga prestasinya. Tetapi ianya tercalar apabila ada kes membabitkan, kalau tak silap anak ataupun keluarga beliau yang mana membabitkan minyak masak cap piket. Yang itu mencalar sedikitlah. Mencalar sedikit prestasi baik yang ada pada Hamzah Zainuddin, Kementerian Dalam Negeri. Itu adalah line up yang menjadi gelak ketawa, menjadi gurauan troll di media sosial sekarang. Seterusnya dinyatakan pula ialah Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan pula di line up-kan, disenaraikan atau dianugerahkan kepada Ronald Kiandi, ahli Parlimen Beluran daripada Sabah, timbalan naib Presiden Parti Bersatu. Saudara, Ronald Kiandi mempunyai prestasi yang tak pastilah nak bagi grade apa dalam kementerian.
tapi prestasinya agak baik juga. Seterusnya, yang dianugerahkan menteri ialah timbalan yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man untuk Menteri Agama, untuk Kementerian Agama. Jadi saudara-saudara, Tuan Ibrahim Tuan Man ramai juga yang gelak. Mereka ingat apabila kesilapan Tuan Ibrahim Tuan Man dalam satu kempen pilihan raya dahulu menyatakan ada calon yang ada ISO. Itu yang paling orang ingatlah. Selain itu ada satu lagi lawak jenaka, isi minyak dengan diesel. Waktu itu penyasaran minyak diesel berlaku. Apabila dia cuba troll kerajaan lah, ada cubaan daripada Tuan Ibrahim Tuan Man mentrol kerajaan, yaitu dia kata ada seorang penunggang minyak ditanya sorong motor kenapa sorong, dia pun kata minyak dah terlalu mahal, minyak diesel lah kan. Orang pun tanya, itu sebabnya. Orang hairan, sejak bila minyak motor atau motor di Malaysia ini ada yang menggunakan diesel. Seingat peminat-peminat motosikal, belum pernah ada rekod menunjukkan di Malaysia ini ada motor yang menggunakan diesel. Tak tahulah kalau di luar negara. Tapi kalau di Malaysia, seakan-akan seingat saya belum ada lagi lah yang menggunakan motor menggunakan diesel. Gosip politik ini kita nak tahu macam mana gosip artis juga. Excited setengah orang. Sama ada betul atau tidak, cakap-cakap mengenainya takkan sudah. Saya terima banyak gosip sebegini. Kadang mereka bagi pun ada agenda tersendiri. Kadang macam mereka nak buat smoke screen. Kadang nak game saya untuk push naratif. Dah tak berapa mudah ni. Bolehlah kita baca. Tidaklah naif mana. Sama ada betul atau gosip di atas, pada saya mudah. Hakikatnya kerajaan ini susah nak dijatuhkan lagi. Sebabnya pembangkang sendiri berantakan dan lemah. Walau kerajaan dapat grade D, pembangkang dapat grade F, kata bersih. Tunjukkan we don't have a better alternative. Tambah Agong Negeri Selatan di atas kayangan, mereka bolehlah terus berangan, pakat-pakat gelak. Kalau betullah ini line up-nya, pakat kita gelak jelah. Sebab nak kuasa, mereka sanggup nak angkat Perdana Menteri 47 kes yang mereka dok hentam sekian lama. Dari parti yang mereka jatuhkan ketika PRU 14 yang hairan, tidak ada pun Daniel dari pihak pembangkang. Paling kuat depa cakap dulu Anwar pun buat. Cadangan timbalan Perdana Menteri pula tak meyakinkan. Walau dah ada toko pada mulanya, nampak macam lepas beberapa tahun tak seimpresif manapun. Nak bayar bonus pun tertakluk kepada kerajaan persekutuan bagi wang isyan. Kena ingat ya, negeri lain elok je tiada wang isyan. KDNK makin meningkat. Gaji MB pula lagi sedikit daripada yang dia harapkan wang isyan kerajaan. Line up lain lagilah pula. Ada yang nak repeat jadi Menteri KDN. Seram kita fikirkan. Kes dadah terbesar dalam sejarah negara masa zaman dia, pakat senyap saja. Segala cerita underworld terkeluar. Ada yang kata dia bakal Perdana Menteri Malaysia. Saya katakan minta simpang. Jadi ketua pembangkang pun tak memberangsangkan. Truth be told, fans sitters sudah benci geng terbuka tap. Hanya tak suba saja yang mengharap benda sama. Cuba-cubalah jolok sarang tebuan. Then you know the word of the people. Bukan maknanya kita ini love the kerajaan sekarang. Banyak flows mereka ni. Cuma ramai kalangan kita tak larat. Tak larat dah dengan kerajaan bertukar tangan pertengahan penggal. At the end, kepentingan negara itu lebih penting, lebih tinggi daripada kepentingan parti atau politik. Siapapun yang propose line up ini pada UMNO nampak sangat dispredo. Nampak sangat geng pembangkang pun nak roboh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.